Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah, para penonton, para pendengar, sahabat ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Rabbul Alamin, kita sambung bacaan hadis kita ini. Hari ini kita terlambat sikit kerana ada beberapa urusan dunia. Baik, kita sambung hadis yang ke-18. Hadis ke-18 muka surat ke-22. Penulis kedua anak muda kita ini, semoga Allah merahmati mereka. Mereka memberi tajuk hadis ke-18, puasa Ramadan bermula apabila melihat bulan sabit atau cukup kadar hitungan hari. Hadis ke-18 ni ikhwan, dia nak berbincang kepada kita suatu hadis berkenaan dengan permulaan puasa. Permulaan kita nak puasa tu macam mana? Kita cuba tengok. Wa haddatsani Zuhair bin Harbin haddatsana Ismailu an Ayyuba an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ash-shahru 29 fala tasumu hatta tarawhu wala tuftiru hatta tarawhu fa in ghamma alaikum faqduru lahu. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail daripada Ayyub, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Ibnu Umar kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya hitungan bulan itu adalah 29 hari. Maka janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal, yakni bulan sabit. Dan jangan pula berbuka sehingga kalian melihatnya terbit kembali. Dan bila hilal, bulan sabit itu tertutup daripada pandangan kalian, maka hitunglah jumlah harinya. Ikhwan, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukhari juga ada hadis seperti ini, tapi penulis kita diambil daripada riwayat Muslim. Hadis ini ikhwan, dia menceritakan Nabi kata innama syahru 29. Nabi kata bulan ni ada 29 hari. Maka Nabi kata jangan kamu puasa sehingga kamu nampak bulan yang baru. Maknanya Sya'ban, sebelum masuk Ramadan kita jumpa Sya'ban. Sya'ban tu ada 29 hari Nabi kata. Maka jangan kamu puasa Ramadan melainkan kamu nampak bulan Ramadan. Sya'ban ada 29 hari dan kita tahu Nabi memperbanyakkan puasa sunat daripada bulan-bulan lain. Jadi Sya'ban 29, janganlah kamu berpuasa untuk Ramadan melainkan kamu nampak hilal. Hilal bermakna anak bulan sabit. Nabi kata fa in ghamma alaikum, kalau berlaku ghamma, mendung, gelap, sehingga bila cukup 29 Sya'ban kita nak pergi tengok besok itu besok itu Ramadan kah, nak pergi tengok bulan Ramadan, tapi ghamma alaikum, mendung, tak nampak, maka Nabi kata faqduru lahu. Perkataan Nabi faqduru lahu ini ikhwan menjadi perbahasan para ulama. Apakah maksud faqduru lahu ini? Ada yang menterjemahkan faqduru lahu itu bermakna cukupkan Sya'ban menjadi 30, kemudian baru puasa Ramadan. Hari ini 29 Sya'ban, so kita keluar pergi tengok bulan, tengok anak bulan. So kita tengok tak nampak pasal awan tebal, mendung, tak nampak anak bulan Ramadan. Maka Nabi kata kerana kamu tak nampak, maka
esoknya tak puasa, kamu kira 30 Sya'ban. Ada ulama membaca faqduru lahu dengan makna kamu hitunglah Sya'ban menjadi genap 30 dan kemudiannya baru 1 Ramadan. Tetapi ada para ulama faqduru lahu, dia kata, dia baca dengan makna sempitkan bulan Sya'ban. Artinya apabila kita sampai 29 Sya'ban, kita pergi tengok anak bulan. Masa kita tengok anak bulan itu ada awan, tak nampak. Bila tak nampak, faqduru lahu, sempitkan bulan Sya'ban. Jangan bagi dia bergerak jadi 30. Besok tetap kira 1 Ramadan. Ada ulama baca demikian. Kerana hadis ni ikhwan, para ulama ada sekurang-kurangnya para ulama kita memberi pandangan kepada 3 pandangan. Kita boleh kata jumhur ulama mereka membaca faqduru lahu dengan makna kata apabila masuk 29 Sya'ban, kita pergi tengok anak bulan Ramadan tak nampak, faqduru lahu, maka hitunglah Sya'ban menjadi 30 dan kemudian barulah kita kira 1 Ramadan. Kenapa? Kerana pasal tak nampak bulan, pasal tak nampak anak bulan, sebab mendung lah, sebab tak nampak. Bila tak nampak, faqduru lahu, maka kita hitunglah, kita genapkan jumlah Sya'ban menjadi 30. Lusa baru kita kira 1 hari bulan Ramadan. Kebanyakan para ulama baca dengan kaedah ini. Tetapi ada para ulama membaca pandangan yang kedua dengan saya kata tadi. Mereka kata tetap bila cukup 29 Sya'ban, kerana Nabi kata bulan itu 29. Bulan itu hanya 29. Jadi bila kamu keluar pergi tengok pada hari 29 untuk menentukan besok bulan apa, bulan baru ke bulan apa, tiba-tiba Nabi kata fa in ghamma alaikum, kamu tak nampak kerana mendung, maka tetaplah besok dikira 1 Ramadan. Maka Sya'ban hanya 29. Ada ulama kata lagu tu. Jadi kalau kita pergi tengok anak bulan, nampak tak nampak buat lain, tapi Sya'ban tetap 29. Maka besoknya kita boleh puasa. Dan ada para ulama baca dengan kaedah yang akan menentukan kita puasa besok ialah dia kata innan nasa tabi'a lil imami in sama fasamu. Manusia semua ikut cara pemimpin. Kalau pemimpin kata besok puasa, kita puasa. Pemimpin kata besok tak puasa, kita tak puasa. Maka berdasarkan hadis ini para ulama ada 3 pandangan. Tapi jumhur memilih yang pertama, bahawa Sya'ban boleh dicukupkan menjadi 30. Apabila pada 29 kita tengok tak nampak anak bulan, maka cukupkanlah kiraan Sya'ban jadi 30, lusa baru kita kira 1 Ramadan. Ini zaman dulu ikhwan. Adapun zaman sekarang ni, alhamdulillah zaman sekarang ni ikhwan, dengan kaedah teknologi astronomi ni semua kita boleh dapat tahu, bukan kata tahun ini, tahun depan dijangka nampak atau tak nampak anak bulan. Tahun depan dijangka Sya'ban 29 ke 30. Bahkan tahun depan boleh dijangka Ramadan itu 29 ke 30. Seperti mana pada tahun ini Ramadan 29 ke 30 telah dijangka pada tahun yang sudah. Teknologi telah memudahkan kita untuk mengatasi segala kesukaran. Namun petunjuk daripada Allah dan Rasul tetap ada. Zaman teknologi ini tak ada. Dan mungkin teknologi ini ikhwan dia boleh rosak dan musnah. Bila musnah, manusia akan balik pada hukum asal. Itu hukum bulan, hukum matahari, hukum pandangan, hukum melihat. Maka ketika itu manusia akan kembali pada hukum asal. Antum tahu berkenaan dengan akhir zaman ni, Nabi pernah sebut satu keadaan. Nabi kata akan berlaku satu keadaan di mana bagi satu orang itu harta yang paling baik untuk dia adalah kambing. Kalau dia ada kambing, dia ada lembu, dia ada unta, dia ada ayam itik, itulah harta yang paling baik untuk dia. Cuba antum bayang, apa keadaan itu? Nabi tak habaq duit, Nabi tak habaq dirham, Nabi tak habaq dinar.
Nabi tak abad emas, Nabi tak abad perak. Wahai zaman sekarang ni, kita hidup sekarang ni, emas, perak itu semua penting. Tapi Nabi kata akan datang satu masa kalau satu orang tu ada kambing, ada binatang ternak ni yang kita boleh sembelih makan. Nabi kata itu adalah harta yang paling baik untuk dia. Terbukti sekarang ikhwan, anda tengok zaman sekarang ni, zaman kita dalam kawalan pergerakan ini. Kalau orang ada duit, tiba-tiba kawalan pergerakan itu diketatkan. Apa dia nak buat dengan duit? Maka ketika itu harta yang paling baik untuk dia adalah makanan. Apa yang ada dalam peti ais itu, itulah harta paling baik. Yang dia tak payah keluar rumah, benda tu ada, dia sembelih ayam sendiri, dia kalau ada kolam ikan sendiri, kolam udang sendiri, itulah harta paling baik. Dan antum boleh bayang, di akhir zaman Nabi sebut, Nabi kata di mana satu masa nanti, umat-umat yang bukan Islam, yakni musuh-musuh Islam, mereka akan kerumun kita seperti mana mereka tengok, seperti mana orang lapar kerumun satu hidangan makanan yang sedap. Orang Islam ni akan dilihat seperti mana satu makanan yang sedap. Apa Nabi kata? Ketika itu mereka akan kerumun kita. Macam mana orang lapar tengok hidangan makanan yang sedap, Allahu Akbar, tak dapat dibayangkan. Sahabat terkejut. Sahabat kata, adakah kerana itu awaqillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah? Adakah kerana kita sikit? Nabi kata, tak, kamu banyak. Tapi banyak kamu, Nabi kata, seperti mana buih di langit, buih di laut. Banyak kamu seperti mana buih di laut. Kenapa jadi demikian? Nabi kata, kerana ketika itu kamu terkena suatu penyakit yang dipanggil al-wahan, iaitu penyakit kamu sayang dengan dunia dan kamu takut pada mati. Akhirnya manusia, ikhwan, ketika walaupun teknologi itu ada, tapi akhirnya teknologi itu akan musnah. Maka manusia akan kembali pada hukum alam. Sembayang ni kita akan kembali pada tengok matahari, tengok bulan. Untuk melihat itu semua, kita akan kembali pada petunjuk Nabi Muhammad. Kalau kita tengok bulan saja, kita tengok matahari saja, mana nak tahu waktu? Tengok pada petunjuk Nabi Muhammad, perbezaan bayang. Bayang tu tinggi ke, bayang tu rendah ke? Yang menentukan perbezaan bayang itu adalah petunjuk daripada Nabi, berkaitan dengan fitrah alam. Akhirnya, ikhwan, dunia akan sujud kepada petunjuk Allah dan Rasul. Alhamdulillah, ikhwan, seorang Muslim dia puasa di atas petunjuk daripada awal lagi. Pasal itu tidak ada orang bukan Islam yang sebenci mana dia dengan Islam. Bila dia kaji Islam, dia melihat orang Islam puasa, bukan saja melihat orang Islam puasa, lihat macam mana orang Islam nak sabitkan bulan puasa dan bulan raya, maka dia akan mengakui kebenaran itu. Kesemuanya adalah fitrah. Kesemuanya adalah sangat akal, sangat logik, sangat emosi, dan semuanya itu sangat diterima oleh pemikiran yang waras. Maka hadis ni sebesar-besar hadis yang kita baca, ikhwan, Nabi ajak kepada kita macam mana nak menentukan permulaan bulan Ramadan. Kita cuba tengok hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19, penulis kita dia namakan hadis ke-19 dengan nama larangan berpuasa secara berterusan tanpa berbuka. Haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisali qalu innaka tuwasila qala inni lastu kahayatikum inni ut'amu wa usqa. Ini dalam riwayat Muslim. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya. Dia berkata, saya telah membacakan kepada Malik daripada Nafi'.
daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal, yakni puasa yang bersambung tanpa berbuka. Para sahabat pun berkata, bukankah anda sendiri melakukan puasa wisal? Baginda bersabda, sesungguhnya saya tidaklah sebagaimana kalian, kerana saya diberi makan dan minum oleh Rabbku. Ini satu lagi hadis ikhwan yang menceritakan kepada kita tentang bahawa sebesar-besar puasa adalah puasa Ramadan. Ini puasa yang paling besar dan tak ada puasa lain boleh mengambil tempat Ramadan. Dan itu saya rasa kita telah lihat pada perbincangan yang sebelum-sebelum ini. Ada lagi satu puasa dipanggil dengan nama puasa wisal. Puasa wisal dengan sad. Wisal ini maksud dia macam mana ikhwan? Kata Nawawi, wa huwa saumun yaumaini fasa'ida min ghairi aklin aw syurbin bainahuma. Iaitu satu orang tu dia puasa 2 hari berturut-turut. Dia puasa 2 hari dan fasa'ida, dan lepas 2 hari itu dia meneruskan lagi puasa dia tanpa dia makan dan tanpa dia minum antara keduanya. Maksudnya pada ikhwan, katalah kawan tu dia bangkit esok hari Isnin, dia puasa. Tu hari Isnin ada maghrib, dia tak buka puasa. Dia sambung pergi hari Selasa. Dia sambung. Wisal. Nabi SAW dalam hadis ni kata, naha anil wisali. Nabi larang. Nabi kata jangan duk puasa lagu ni. Para sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, innaka tuwasila. Ya Rasulullah, macam mana hang larang? Sedangkan kami tengok hang pernah puasa lagu tu ya Rasulullah. Nabi kata apa ikhwan? Nabi kata, inni lastu kahayatikum. Nabi kata, aku dengan hampa tak sama. Nabi kata, aku Rasul. Allah Ta'ala bagi aku makan. Hampa nampak macam aku puasa, tapi sebenarnya Allah bagi aku makan. Dan Nabi pernah sebut, Nabi kata, Allah bagi aku makan makanan daripada syurga. Allahu Akbar. Maka berdasarkan hadis ni, para ulama mula berbincang dan memberi pandangan. Mazhab Syafi'i dia ada 2 pandangan. Nawawi kata, ittifaq ashabuna 'ala an-nahyi 'anil wisali. Sepakat ashab Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ini, mereka menyatakan ditegah puasa wisal. Walaupun ditegah, tetapi mereka ada 2 pandangan. Mazhab Syafi'i ada 2 pandangan. Satu, mereka kata tegahan ini, apa makna tegah di sini? Sebab Nabi sendiri kata naha anil wisal. Nabi larang daripada puasa wisal ni, puasa sampai tak buka ni. Pertama, ulama-ulama mazhab Syafi'i kata, pertama sekali dia kata inilah yang paling sahihnya ialah tegahan kepada haram. Karahiyah annaha karahah tahrim. Tegahan di sini adalah haram, tak boleh puasa lagu ni. Wasani, pandangan yang kedua, dia kata karahah tanzih, bukan haram, tetapi dia tegahan, dia panggil macam makruh tanzih. Silat-silat boleh jadi haram, tapi tak jadi haram lagi. Ini 2 pandangan yang ada dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi ikhwan, sebahagian para ulama lain, juga disebut dengan sebahagian salaf, mereka membenarkan puasa wisal ini. Mereka membenarkan. Kerana ada hadis lain dalam riwayat Abi Daud juga ada, Nabi SAW kata, la tuwasilu fa'ayyukum arada an yuwasilu falyusilu ila sahuri. Nabi kata jangan puasa wisal sampai tak buka-buka. Tapi kalau kamu nak puasa wisal juga, Nabi kata boleh, tapi kamu kena berhenti dekat sahur. Dia makan sok hari ni, maghrib dia tak buka puasa.
Dia lajak sampai isyak. Lepas isyak, maka bila berjumpa sahur kedua, dia kena buka puasa. Dia kena makan juga, Nabi kata. Kalau macam itu, Nabi kata tak apa. Maka ada para ulama kata boleh kita puasa wisal. Kalau tak mau buka, puasa hari Senin, Maghrib tak mau buka, Isya tak mau buka, sahur baru nak buka. Boleh. Ada ulama kata boleh. Tetapi mereka meletakkan syarat, janganlah sampai membebankan kita, merosakkan kita. Tapi puasa wisal ini tidak boleh di-apply untuk Ramadan. Tak boleh. Dia puasa wisal ni dia termasuk dalam puasa-puasa sunat. Dia tak boleh di-apply masuk dalam puasa Ramadan, kerana puasa Ramadan Nabi telah tentukan kaifiat dia. Makan waktu sahur, berbuka pada waktu maghrib. Siapa yang memasukkan sifat wisal, puasa wisal dalam Ramadan, dia melakukan suatu jenayah syariah. Macam mengajar agama Islam tanpa tauliah adalah jenayah syariah. Ni pun jenayah lah ni. Kita tak ada tauliah. Maka jangan apply puasa wisal masuk dalam puasa Ramadan. Tak dibenarkan, tak boleh. Ramadan, maghrib, kena buka puasa. Itu dia punya had, sempadan dia, dan itu adab dia. Puasa wisal ni dia termasuk puasa lain, puasa sunat yang lain. Dulu Nabi pernah buat. Dengan Nabi menyatakan, aku wisal, sebenarnya hampa tak nampak Tuhan bagi aku makan. Maka hampa janganlah puasa wisal. Ada para ulama membaca sebenarnya puasa wisal ni tidaklah diharamkan mutlak. Tetapi hukumnya, hukum asalnya adalah tidak dibenarkan. Maknanya makruh. Kenapa? Kerana Nabi start dengan perkataan jangan puasa wisal. Nabi start dengan melarang. Macam Abu Hanifah kata, setiap larangan itu walaupun kita kata dia makruh, namun dia larangan, mesti dipatuhi, jangan buat. Seolah-olah macam Nabi kata jangan puasa wisal. Tapi kalau hampa nak puasa juga, macam kalau kita pindah perkataan dalam bahasa kita cakaplah, kalau hang ketegak juga nak puasa, maknanya hang ketegak juga nak puasa. Orang kata jangan, tapi nak puasa juga sampai sahur aja. Jadi kita janganlah jadi orang yang ketegak tu. Sebab Nabi memulakan dengan jangan. Maka para ulama kata tak, itulah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, tidak puasa wisal itu jauh lebih menepati sunnah. Dan ada juga para ulama seperti Al-Khattabi, dia kata puasa wisal ni al-wisal ni dia minal khasais. Dia daripada benda yang khusus Allah bagi pada Rasulullah. Yang kita dia kata untuk Nabi dibenarkan allati abahat li Rasulillah. Benda itu diharuskan untuk Nabi, wa harramat ala al-ummah. Wa harramat ala al-ummati, diharamkan ke atas umat Nabi. Ini di antara pandangan para ulama. Maka yang manakah yang lebih jelas pandangan-pandangan ini semua? Yang lebih jelasnya ialah kita jangan berpuasa wisal. Itu lebih baik. Tapi tidaklah sampai haram. Tidaklah sampai haram. Tetapi tidak melakukan puasa wisal itu lebih baik, kerana itu lebih disukai oleh Nabi. Dan jangan apply sistem wisal, puasa wisal dalam puasa Ramadan. Itu sangat tak boleh. Dan dikhilaf dengan sunnah yang ada di dalam puasa Ramadan ini. Karena itu para ulama kita kata, ikhwan, betul juga kalau wisal ini termasuk daripada hal-hal yang berkaitan dengan kelebihan Rasulullah. Betul. Sebab Nabi pernah dapat makanan daripada Allah, makanan daripada syurga Allah bagi kat Nabi. Allahu Akbar. Ikhwan, saya teringat Syekh Maulud kata, dia kata, andai kata kita mengetahuilah benda-benda yang khasais ni, benda-benda yang Allah bagi kat Nabi secara khusus ni, istimewa ni, kalau kita baca dalam hadis, kita tengok, kita hayati, demi Allah dia kata, kita tak lalu nak ikut siapa pun dalam dunia melainkan Muhammad saja. Orang ni ikhwan, dia boleh ikut wali sana, dia boleh ikut wali sini, pasal benda inilah, pasal keajaiban inilah. Orang renung muka si fulan, dikatakan wali, orang renung muka dia, renung, ya Allah, orang nampak wali. Pasal apa? Pasal orang cerita dia ni pernah semayang di Masjidil Haram, semayang subuh, tapi dalam hari yang sama orang nampak dia semayang subuh waktu yang sama di Masjid Nabawi. Mula orang nampak benda pelik. Bila orang nampak benda pelik ni, orang mula nak mendekati. Orang mula macam nak sayang, nak ikut, nak bongkar, nak gali. Macam mana nak dapat lagu tu?
akhirnya runcum tangan dia, minum air yang sisa dia, lepas tu orang buatlah benda pelik-pelik, taksub sayang kat dia. Syekh Maulud kata, andai kata kamu belajar tentang khasaih Rasul ini, apa-apa yang khusus Allah Ta'ala bagi pada Rasul yang tak bagi pada orang lain, bila kamu belajar dalam riwayat-riwayat yang sahih, kamu akan terkejut dan kamu akan terus buat keputusan. Lah tu juga, kamu tak perlu dah kelebihan orang lain. Kerana apa yang Allah bagi kepada Muhammad terlalu istimewa. Terlalu istimewa, ikhwan. Maka kerana itu, cakap orang istimewa ni kita ambil lah. Antara puasa wisal dengan tidak puasa wisal, maka lebih sunnah tidak puasa wisal. Apa dia puasa wisal? Kita puasa, kita makan sahur pada satu malam, lepas tu terus puasa. Fasa'idan, bersambung puasa kita sampai tak mau buka-buka. Sampailah satu masa kita rasa nak buka, baru kita buka. Nabi pernah puasa lagu tu. Sahabat kata, Nabi kata, inni lastu kahayatikum, aku dengan hampa tak sama. Tengah-tengah tu Tuhan bagi ke aku makan, hampa tak nampak. Tuhan bagi ke aku makanan daripada syurga, lepas tu aku boleh sambung puasa. Hampa nampak macam aku sambung, tapi Allah rezekikan makan dan minum ke aku. Maka hampa jangan buat lagu tu, nanti hampa terbeban. Maka akhirnya ulama kata, kita paling baik jangan puasa wisal. Kenapa kita tak kata puasa wisal ni haram? Kerana kemungkinan puasa wisal ni diperlukan oleh sebahagian orang. Untuk apa? Mungkin untuk jaga kesihatan dia. Mungkin dia sakit. Dia sakit, doktor kata pakcik ni, kalau katalah pakcik minum teh pun, pakcik minum teh tu satu teguk pakcik minum pun gula pakcik naik dah. Dia duk fikir, aku mana tak boleh minta ke darah nak hidup ni. Puasa lah senang. Dia puasa untuk apa? Dia puasa, dia ingat di hati dia, dia puasa untuk kesihatan dia. Maka mungkin dia boleh buat wisal di atas sebab tu. Dan masa dia puasa wisal itu pun tak mendatangkan mudarat untuk dia. Macam sebahagian orang nak turunkan berat badan, nak bagi pecah lemak-lemak dia, mungkin di atas itu dia boleh puasa lagu ni. Tetapi jangan jadikan puasa ini sebagai kita punya, apa orang panggil, habit kita. Kita punya inilah, buat sampai tak tinggal. Kerana secara sunnahnya, tidak puasa wisal itu lebih menepati sunnah. Tapi alhamdulillah, orang-orang yang faham sunnah ni, alhamdulillah, dia pun akan jaga puasa. Orang sunnah ni insya-Allah, dia Ramadan dia puasa, alhamdulillah. Isnin Khamis pun dia puasa, tapi banyak tak puasa lah, alhamdulillah. Kerana sunnah ni dia sangat terbuka. Itu hadis yang ke-19. Cuba kita tengok hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20, penulis letakkan hadis ke-20 ini, ikhwan, di bawah tajuk puasa orang yang dalam keadaan junub ketika matahari terbit. Puasa orang dalam junub ketika matahari terbit. Maksud dia apa, ikhwan? Dia sedang subuh. Macam pakcik sedang tadi subuh kan pakcik? Subuh. Junub tak? Tak kan? Alhamdulillah. Tadi pakcik sedap tadi subuh. Hadis ni cerita. Abang kita baca hadis ni dulu. Wa haddathani Harmalah wa haddathani Harmalah bin Yahya akhbarana bin Wahb akhbarani Yunus an ibn Shihab an Urwah ibn Zubair wa Abi Bakr ibn Abdul Rahman anna Aisyah زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. Baik. Dalam hadis ni
telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengkhabarkan kepadaku Yunus daripada Ibnu Shihab, daripada Urwah bin Az-Zubair dan Abu Bakar bin Abdurrahman, bahawa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati fajar di bulan Ramadan, padahal baginda dalam keadaan junub, bukan disebabkan mimpi, disebabkan hubungan suami isteri. Lalu baginda mandi dan berpuasa. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Ini satu hadis, ikhwan. Satu hadis, sekurang-kurangnya hadis ni dia cerita dua benda pada kita. Dua benda. Dua benda ni kadang-kadang dua benda ni menjadi satu kekeliruan. Sebenarnya dua benda ni sangat-sangat mudah, sangat tidak keliru. Tapi ada pihak yang keliru, terutamanya golongan-golongan sufi, dia keliru. Dia memberi pandangan-pandangan yang berbeza. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangkit fajar. Pernah bangkit subuh. Nabi jaga pada waktu subuh dalam keadaan masa itu dalam bulan puasa. Nabi jaga-jaga dah fajar dalam keadaan puasa. Tapi Nabi dalam keadaan junub. Aisyah kata junub Nabi itu bukan kerana hulum. Hulum ni apa? Mimpi. Tapi tak, tapi kerana Nabi jima' dengan isteri dia. Ada orang dia hantar satu Marwan arsalahu ila Ummi Salamah. Marwan fa arsalahu, dia hantar satu orang berjumpa isteri Nabi nama Ummu Salamah, tanya pada Ummi Salamah berkenaan dengan tentang ani rajul, tentang satu orang yusbihu junuban ayasumu, satu orang dia bangkit dalam bulan puasa, dia jaga-jaga subuh, tapi dia dalam keadaan junub, dia tak mandi lagi. Asumu, adakah dia boleh puasa? Ataupun dia dianggap tak puasa pagi itu? Ummu Salamah jawab, Ummu Salamah katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu min jima'in la min hulum summa la yuftiru wa la yaqdi. Ummu Salamah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit subuh dalam keadaan junub. Junub Nabi itu adalah junub kerana min jima', kerana dia bersama dengan isteri dia dalam bulan puasa dan dia tidur, lepas tu dia jaga-jaga dah subuh. Maka Nabi tak buka puasa. Nabi puasa dan Nabi tidak qada puasa itu. Dan dia juga katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr. Nabi jaga subuh wa huwa junubun, dalam keadaan Nabi junub, min ahlihi, Nabi junub daripada ahli dia, daripada bersama dengan isteri dia. Summa yaghtasil, lepas tu Nabi bangkit, Nabi mandi, wa yasum, Nabi puasa. Nabi sembahyang subuh macam biasa dan Nabi teruskan puasa. Maka itu sebagai dalil kepada kita ikhwan, kalau kita junub pada waktu malam, kemudian kita terlena, kita jaga-jaga tu subuh, maka itu tidak membatalkan puasa dan kita boleh terus puasa. Satu. Di sini juga ada isi padahlah, bahawa kalau kita dalam 30 Ramadan ada satu hari, dua hari kita tertidur sedang subuh, tak makan sahur, itu juga dianggap fitrah. Benda tu fitrah pakcik, pernah berlaku kat Nabi. Jadi pakcik boleh tersenyum lah. Cuma Nabi dalam keadaan junub, pakcik kena pastikan lebih sunnah pakcik junub. Kemudian ikhwan, ada sahabat lain. Dia Aisyah kata Aisyah ni, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata ada satu orang dia mai kat Nabi, yastaftihi wa hiya tasma'u min wara'il bab. Dia meminta pandangan kat Nabi daripada Aisyah duduk dengar daripada belakang pintu.
Dia minta pandangan kat Nabi. Dia kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, tudrikni salah wa ana junubun. Dia kata, macam mana ni ya Rasulullah? Saya jaga-jaga subuh dah. Saya jaga-jaga dah semayang dah subuh dah. Dalam saya ni dalam junub. Afa asumu? Saya macam mana ni? Ini puasa Ramadan ni. Saya tertidur, saya semalam saya junub, saya tertidur. Jaga-jaga subuh. Macam mana puasa saya? Saya boleh puasa ke? Ada tengok Nabi jawab kat dia apa? Nabi kata kat dia, Nabi kata, wa ana tudrikuni salah wa ana junubun fa asumu. Nabi kata bukan hang seorang. Nabi kata aku pun lagu tu juga. Aku pun jumpa juga subuh aku terlambat. Aku bangkit-bangkit dah subuh, aku jumpa subuh, salat. Lepas tu Nabi kata aku pun junub lagu hang juga. Nabi kata tapi aku puasa. Aku puasa. Dia bila dia dengar Nabi jawab lagu tu, dia tak puas hati. Dia kata lasta mislana ya Rasulullah. Dia kata hang tak sama dengan kami ya Rasulullah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Dia kata Allah dah ampun dosa hang dah, yang dulu yang akan datang. Semua Allah ampun dosa hang. Aku maknanya dia cari jalan tak mau puasa lah tu. Dia kata hang tak sama dengan aku. Nabi kata dah. Nabi kata wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah. Nabi kata aku harap sangat aku jadi orang yang paling takut Allah. Wa a'lamukum bima attaqi, dan akulah orang yang paling tahu dengan apa yang dikatakan takwa. Artinya sahabat ni datang minta hukum kat Nabi. Dia bangkit subuh dalam keadaan junub, sok pun tak ada makan, dah junub lagi. Satu sok tak ada makan sebab lepas tu junub ni macam mana boleh ke orang berjunub puasa? Tapi dia bersama isteri malam tu jaga-jaga junub, dah subuh dah boleh ke puasa? Maka Nabi jawab boleh puasa. Yang ni juga ikhwan ada satu istifadah. Apa dia? Yang saya katakan kekeliruan berlaku di kalangan orang sufi. Dia orang ni ikhwan menganggap sepanjang bulan Ramadan kita tak boleh mengadakan hubungan badan dengan isteri. Terbukti ternyata pandangan itu salah. So, kita dah baca dah hadis malam, 10 yang terakhir itu dikatakan Nabi mengetakkan kain di pinggang. 10-nya akhir tu maksud dia Nabi bangkit tengah-tengah malam, Nabi tidur, habis tarawih Nabi tidur, Nabi bangkit awal, kita kata pukul 3 pagi kan Nabi bangkit, Nabi solat. Maka Nabi kurang bersama isteri 10 malam terakhir. Tapi awal ni sementara Nabi 10, 20 hari yang ada, Nabi bersama dengan isteri dia. Maka tertolaklah pandangan sebahagian pemikiran fikrah sufi menyatakan bulan Ramadan ni tidak sayugia kita bersama dengan isteri. Tak ikhwan. Nanti kalau kita tengok pandangan yang dilontarkan oleh Ibnu Hazmin dan beberapa para ulama lain, tidak. Bahkan kita lihat dalam hadis ni, di antara benda Nabi buatnya ialah Nabi cium isteri. Nabi cium isteri dia. Dan saya pernah tengok satu klip video seorang Syekh Arab. Dia kata lagu tu lah, dia kata bulan puasa tak batal puasa. Pasal Nabi tak batal puasa cium bini, pasal Nabi pernah cium. Lepas tu dia ni tanya kat dia. Dia ni kata, Tuan Syekh, saya nak tanya satu soalan. Yang kata cium isteri ni, cium tang mana? Cium tang mana yang boleh dan cium tang mana yang tak boleh? Syekh tu kata, bini hang cium bila tang mana pun. Jadi Nabi pernah buat, dan itu dianggap sebagai sesuatu perkara yang tidak patut dibuat dalam bulan Ramadan oleh sebahagian orang yang mempunyai pemikiran sufi lah, tasawuf lah, tarikat lah katanya. Tetapi itu ternyata tidak benar. Maka hadis ni ikhwan, dia mengangkat satu dua kekeliruan bahawa pertama, boleh bersama isteri dalam bulan Ramadan, boleh, hukum dia boleh. Bila? Time dia bila? Lepas buka puasa? Ada. Lepas tarawih lah. Lepas buka puasa suntuk sangat. Lepas tarawih. Bersama isteri boleh? Boleh lah bulan puasa. Lepas tu tak mandi. Tidur. Jaga-jaga subuh. Boleh tak terus puasa? Boleh. Bangkit, pergi mandi, sembahyang subuh, terus puasa. Puasa tu sah? Sah.
Yang tak boleh bersama isteri di siang hari dalam bulan Ramadan. Itu membatalkan puasa, dia kena kafarah. Yang kedua, hadis ini bagi tahu kata memang ada hubungan suami isteri dalam bulan Ramadan. Memang ada. So, janganlah puasa sampai tak melawak dengan bini, janganlah puasa sampai tak tegur siapa dengan bini. Itu bagi orang yang ada bini lah, yang ada bini, yang ada suami. Yang tak ada, pandai-pandai lah. Kemudian hadis ini juga bagi tahu kepada kita ikhwan bahawa bulan puasa yang kita raikan ini juga satu bulan yang dia tidak mengubah fitrah manusia. Apa yang fitrah? Dia tak ubah. Kita melawak, kita senyum, kita dalam keluarga kita bermesra, itu semua tidak mengubah. Itu adalah tabiat yang biasa, kita lalui dengan biasa. Maka janganlah kita menganggap Ramadan ini yang tu tak boleh, ni tak boleh. Yang tak boleh dalam Ramadan seperti bab-bab yang kita dah baca. Yang hadis kata tak boleh, yang datang penjelasan daripada Quran kata tak boleh, sunnah kata tak boleh, itu tak boleh. Yang sunnah kata boleh, maka kesemuanya itu adalah boleh. Baik ikhwan. Ada soalan Encik? Tak ada lagi. Baik. Ikhwan, tadi kita baca hadis yang ke-19. Tadi kita baca hadis ke-18. Kemudian kita baca hadis yang ke-19. Kemudian kita sambung dengan hadis yang ke-20. Kemudian ini hadis yang ke-21. Ini hadis yang ke-20, ke-21. Hadis yang ke-21 ni ikhwan. Hadis ke-21 ni saya gezetkan kita baca besok. Tapi saja saya nak bagi tahu aja. Hadis ni ada sedikit perbahasan para ulama yang sedikit. Iaitu dia kata larangan bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan. Itu yang dilarangnya bersama suami isteri di siang hari. Siang hari itu maksud dia terbit matahari. Orang bang tu tak boleh. Sampai orang bang subuh tu dah tak boleh. Sampai orang bang maghrib baru nak dapat hukum boleh pula. Jadi tengah-tengah tu, in between itu ada suami isteri melakukan hubungan. Tak tahulah, terlupa. Boleh ke terlupa? Macam Pak Cik kata, mana boleh terlupa? Boleh terlupa. Nak buat macam mana dah terlupa? Kalau terlupa, suami isteri terlupa. Lepas tu, dalam bulan puasa. Lepas tu, terjalan hubungan ini, maka datang hadis ini. Hadis ini beritahu, dalam senarai perkara yang batal puasa ikhwan, antum boleh ingat dah lagi kita baca batal puasa. Makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Apa lagi Pak Cik? Makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Pitam batal, murtad batal. Lagi apa? Jima batal puasa. Baik. Dalam banyak-banyak perkara batal puasa ni ikhwan, jima ini dia ada hukumnya asin. Orang makan, minum dengan sengaja, puasa dia batal. Lepas tu dia kena buat apa? Dia berdosa, lepas tu dia kena ganti balik puasa dia. Satu. Orang yang saja muntah dengan sengaja, puasa dia batal. Dia berdosa, dia kena ganti balik. Lepas tu jima batal puasa. Jima ni dia batal puasa. Jima dengan makan minum berbeza. Makan minum batal puasa, tapi kalau sengaja tak batal puasa. Jima ni ikhwan, dia batal puasa. Tetapi dia ada suatu hukum yang lain, iaitu bila satu orang itu jima dan dia batal puasa dia dengan sengaja, batal puasa dia kena satu hukum yang asin, nama dia kafarah. Dia kena satu hukum yang asin, nama dia kafarah. Dia tak sama macam sengaja makan, sengaja minum, sengaja muntah. Dia tak sama. Sengaja bagi pengsan, dia tak sama. Yang tu semua takat batal puasa dan ganti satu hari. Yang ni tak. Yang ni dia kena melalui sistem kafarah.
Sistem kafarah yang dia kena lalui itu ikhwan, dia kena lalui itu tentang dia kena merdekakan hamba sahaya. Berat. Lepas tu dia kena puasa 2 bulan turut-turut. Itu pun dia tak boleh buat, dia kena bagi makan 60 orang miskin. Dia kena buat 1 daripada 3 ni. Barulah dosa dia bersama dengan isteri di siang hari dalam bulan Ramadan dianggap terampun, tertebus, dan dia kena istighfar. Kemudian daripada hadis ni para ulama kita ada perbincangan yang nak kena kafarah ni. Kalau dia bayar satu hamba. Satu hamba siapa-siapa boleh membayar, bini pun boleh keluar duit, lelaki boleh keluar duit, selesai. Kalau dia bagi 60 orang makan, bolehlah bini pun tolong boleh, lelaki pun tolong boleh, selesai. Tapi kalau puasa 2 bulan turut-turut, siapa yang kena? Itu ada perbincangan para ulama. Isteri kena tak? Ataupun suami saja yang kena? Ada ulama kata kedua-duanya kena. Itu ada perbincangan yang sedikit, dan perbincangan itu akan saya angkat pada ketika kita masuk hadis ni. Hadis ni ikhwan menceritakan bagaimana satu tragedi yang kelakar yang jadi depan Nabi, sampai Nabi tergelak dengan orang ni. Nabi tergelak. Dia terlajak. Lepas tu dia raplah. Kemudian ada satu perbincangan saya ingat. Kalau perbincangan ni saya lupa besok, antum ingatkan saya. Tapi saya habaq saya siap. Ada satu perbincangan, iaitu perbincangan ada orang sebut dalam mazhab Syafi'i ada disebut. Kemudian hal ini menjadi perbincangan yang keras pada para ulama, iaitu suami dia tengok isteri dia dalam bulan puasa di siang hari. Tak tahu dia tengok bini dia nampak cantik semacam. Dan dia tak boleh tahan. Syahwat dia kemuncak. Tapi dia sedang puasa, bini sedang puasa. Maka ada satu pandangan kata apa? Dia boleh buka puasa dulu dan jimat bini dia. Buka puasa dan jimat bini dia. Dia buka puasa dan jimat bini dia. Ada pandangan kata demikian. Untuk apa? Untuk dia tak kena kafarah ni. Dia tak kena satu denda yang kerah ni. Apa dia? Merdekakan orang, puasa 2 bulan turut-turut, atau bagi 60 orang miskin makan. Dia tak kena. Jadi dia buka puasa dulu, maka dia berdosa, tapi dia kena qada sehari je lah. Lepas tu dah buka puasa, pergi minum air, dah buka puasa, dah tak puasa dah, baru sama isteri. Ada pandangan macam ni satu. Dan ada lagi satu pandangan kata, jangan buka puasa lagu tu aja. Cuba buat sesuatu agar kita termasuk dalam kategori yang boleh buka puasa. Quran kata apa dia? Quran kata sakit atau musafir. Musafir senang. Maka pandangan ni kata bawa bini kita keluar daripada rumah kita. Jalan sat 2 marhalah kalau mazhab Syafi'i. Daripada Penang keluar sat pergi Taiping. Kan? Maknanya dah musafir, dah boleh buka puasa, baru bersama dengan isteri. Pandangan seperti ini ada disebut dalam fiqh. Maka cumanya saya nak bawa sedikit perbincangan, adakah pandangan seperti ini kita boleh ikut? Dan dia menepati tak dengan maksud puasa Ramadan? Kalau saya terlepas cakap perkara ini, sahabat-sahabat ingatkan saya. Kerana pandangan seperti itu banyak juga dicakap. Batalkan puasa baru bersama dengan isteri kalau tak tahan sangat. Itu semuanya termasuk dalam hadis yang akan kita jumpa pada hadis yang ke-21 ikhwan. Kemudian hadis yang ke-22 yang akan kita tengok besok juga adalah hadis pilihan untuk berpuasa atau berbuka ketika dalam musafir. So orang yang bermusafir ni dia ada pilihan. Dia nak puasa pun boleh, dia nak buka puasa pun boleh. Ada pilihan. Kerana orang bermusafir ni termasuk dalam orang yang boleh buka puasa. Tetapi boleh tu adakah mesti buka atau pulang pada dia. Kalau dia nak buka, dia buka. Dia tak mau buka, dia nak puasa pun boleh puasa.
itu perbincangan itu kita akan lihat kepada besok. Kalau Allah Ta'ala beri kepada kita kesihatan, kemudahan, Allah Ta'ala bagi, insya-Allah kita sambung pada besok. Kita tak ada soalan? Ada soalan? Kita ada soalan, sahabat? Ini ada soalan yang tertinggal kemarin, ya. Yang tertinggal yang mana? Ada dua. Soalan yang pertama, Assalamualaikum Al-Fadil. Oh, Alhamdulillah, terima kasih sahabat, sebutan yang mantap, sebutan yang tepat. Sahabat bagi address ke saya hantar hadiah kepada sahabat. Assalamualaikum Al-Fadil. Bagaimana cara untuk mengkhatam Al-Quran dalam bulan Ramadan? Bila mana sebahagian masa digunakan untuk tadabbur, ada kala saya gagal melakukannya. Daripada Badariyah Abdullah. Terima kasih sahabat Badariyah Abdullah, semoga Allah merahmati sahabat kita ini. Terima kasih di atas panggil saya Al-Fadil. Al-Fadil ni ikhwan adalah gelaran untuk semua orang. Ustaz ni mungkinlah orang tu mengaji agama, ada tauliah, dia ustaz lah. Al-Fadil ni maksud dia setiap orang, kawan yang repair motor, dia ada kelebihan ilmu repair motor, maka dia ada kelebihan bak motor, maka Al-Fadil lah orang yang mempunyai kelebihan dalam bidang tu. Macam sahabat Zaki Musa kita, dia kelebihan repair aircon kereta, maka dia Al-Fadil lah. Abang cik kita, abang cik dengan masak boleh, repair boleh, benda elok boleh bagi tak elok, benda tak elok pun boleh bagi elok. Abang cik dahsyat. Al-Fadil lah. Macam Pak Cik Anwar Al-Fadil. Dia ada kelebihan macam-macam. Pak Cik Anwar tahu gula ni, gula kilang mana, gula baru ke gula lama. Berapa lama je kilang gula. Al-Fadil bermakna semua orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan sikit-sikit ni. Itu nama dia Al-Fadil. Doktor, kita boleh panggil doktor yang cucuk orang di hospital Al-Fadil doktor. Ya, dia ada kelebihan cucuk, kita tak tahu cucuk. Bahkan tu, tekpik cucuk belakang rumah tu. Dia ada kelebihan cucuk sendiri. Dia dipanggil Al-Fadil. Al-Fadil. Baik. Itu maksud saya Al-Fadil. Bermakna bila panggil saya Al-Fadil, bukanlah kelebihan. Kita sama. Itu menunjukkan kalimah, saya dengan sahabat-sahabat semua adalah sama. Mungkin sahabat kita, sahabat Badariyah kita, Abdullah ni, dia ada kelebihan lain. Dia ada kelebihan boleh repair kereta ke, boleh apa-apa ke, dia Al-Fadil. Dalam bahasa Arab itu Al-Fadil. Baik, saya katakan begini di atas soalan sahabat Badariyah Abdullah. Mengkhatamkan Quran dalam bulan Ramadan bukanlah suatu tuntutan. Bukanlah satu kewajipan, maafkan saya, bukanlah satu kewajipan. Tetapi dia dituntut. Berdasarkan hadis yang kita baca, hadis Abdullah bin Abbas, Jibril datang bertadarus dengan Nabi. So, kalau kita boleh baca Quran sampai khatam, itu baik. Kerana bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Sampai akhir ayat. Bulan puasa, bulan diturunkan Al-Quran. Baik. Namun, kalau kita mengambil sikap, kita baca Quran dan tadabbur, dan itu menyebabkan kita tak ada nak khatam Quran, tak salah. Kerana tadabbur juga daripada sunnah. Tapi kalau kita boleh adjust masa kita, tadabbur dan khatam, itu lebih baik. Tapi jangan baca Quran dengan kalut-kalut sampai nak khatam. Tak khatam pun tak apa, tetapi teruskan istiqamah kita membaca Al-Quran. Ulama-ulama dulu dalam manakib diceritakan, ada yang khatam Quran dalam bulan Ramadan, satu khatam dalam sembahyang, satu khatam di luar sembahyang. Kenapa? Kerana mereka memang hafaz Quran. Ulama-ulama dulu, ikhwan, teknik sistem belajar dulu, 9 tahun wajib khatam Quran dah. Itu teknik pendidikan dulu. Itu adalah education dulu. Sistem yang dipakai dalam semua masyarakat Islam. Manakala kita ni tak ada dah sistem tu, dah hilang dah. Kita ada sistem kita. Anak kita 10 tahun pun tak boleh lagi Quran. Kita sendiri pun bila dah boleh khatam Quran. Jadi sistem orang dulu, mereka bila sampai 10 tahun semua hafiz Quran. Maka mereka khatam Quran dalam bulan Ramadan, sembahyang malam. Sembahyang malam. Sembahyang malam mereka,
Sebulan Ramadan mereka khatam sekali, dan mereka ada bacaan di luar sembahyang, khatam sekali. Oh subhanallah. Kita tak ada sistem lagu tu. Kita di atas kesungguhan kita. Kita baca Quran lebih sikit, kemudian kita susuli dengan tadabbur. Kalau kita tadabbur, kita tak dapat khatam. Kalau kita khatam, kita tak dan tadabbur. Maka lebih baik kita ambil membaca Quran dan tadabbur, itu lebih mengisi pemikiran kita dan jiwa kita. Kalau boleh khatam dan tadabbur, itu yang paling baik. Maka tidaklah ada satu kewajipan, cuma dia dalam bentuk anjuran untuk kita padatkan bulan Ramadan ini dengan pengisian kerohanian kita. Begitu sahabat kita, sahabat Badariyah Abdullah. Soalan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Huraikan sedikit terbatalnya puasa kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Daripada sahabat Zaini bin Salikin. Semoga Allah merahmati sahabat kita, sahabat Zaini Salikin. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Para ulama kita dulu memasukkan, di antara perkara batal puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kemudian ulama fiqh kita, dia orang membaca masalah rongga ni apa dia? Rongga ni adalah anggota-anggota yang kita tahu kan, anggota-anggota terbuka ni. Ni apa? Telinga, hidung, mulut, pungkok kita. Mungkin ujung-ujung mata ni. Baik. Dipanggil rongga kerana dia ada suatu jalan, katalah antara, kita ambil hidung. Antara hidung ni, dia berhubung dengan perut. Maknanya kita masuk sesuatu ke dalam hidung, dia boleh jatuh di perut, tempat uncang makanan tu. Yang tu baru dipanggil rongga. Kalau dalam badan kita ni ada rongga, kita cucuk, dia tak sampai ke perut, yang tu tak masuk kategori rongga. Rongga apa yang boleh pergi kepada jauh perut kita. Jadi kalau kita masukkan sesuatu, jadi dalam larangan berpuasa ialah dilarang makan dan minum dengan sengaja. Makan biasa kok mana? Kok mulut. Tiba-tiba dia kecoh. Dia tak makan kok mulut. Dia titik ayak dia kok hidung. Tapi masuk ke dalam perut. Kata, makan lah? Tak makan? Isteri tengok penuh dalam perut. Dia, saya tak makan. Habis macam mana boleh ada? Dia kata, saya jolok kok hidung. Kemudian kalau balik ta'rif makan melalui mulut, bukan melalui hidung. Maka ulama kata, walaupun dia tak makan melalui mulut, tapi dia makan melalui rongga yang pada akhirnya makanan tu sampai kepada ma'dan, kepada jauh, kepada perut kita dan mengenyangkan, maka itu batal puasa. Maka daripada itulah dikatakan memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang rongga. Jadi artinya memasukkan sesuatu ni, apa tujuan dia masuk? Supaya dia kenyang. Itu yang membatalkan puasa. Kerana ada jalan antara rongga dan perut. Baik. Telinga ni rongga. Kita ambil ketembat. Ketembat kan? Yang duduk telinga tu. Lepas kita mandi ke ataupun telinga kita terlampau kering, kita rasa gatal. Kita ambil ketembat tu, kita duduk ulim, berimpun, menjip mata kita syok. Orang lalu. Orang kata, oi, batal puasa. Tu rongga. Dah, yang tu tak batal puasa. Pasal tak batal puasa, dia bukan jolok ketembat tu masuk dalam perut. Tak ada orang ambil ketembat, takat tu orang buang. Takat tu tak batal puasa. Tapi antara telinga, bolehkah ada jalan sampai ke perut? Yang tu kena tanya pakar perut lah. Kena tanya doktor perut lah. Kalau dia bagi endorsement ada, maka memasukkan ayak ke telinga, memasukkan makanan melalui telinga, hidung ataupun lubang pungkok kita. Pasal itu orang kata pungkok tu rongga. Tapi saya tengoklah juga doktor habis tinggi, dia kalau bagi orang makan kot hidung. Doktor jolok paik kot pungkok bagi dia minum susu, saya tak pernah tengok lagi. Tak pernah. Jadi mungkin orang dulu dia agak bagi tak persiarannya agak tak jelas. Sebab dulu dia kata tak boleh mandi banyak, sebab bila kita duduk layak pungkok kita terbuka.
Ayak masuk betul batal puasa? Tak. Kalau ayak masuk kok pungkok sampai dalam perut kita duk belahak, kenyang, bolehlah kata batal puasa. Jadi maksud rongganya ialah begitu sahabat kita, sahabat Zaini Salikin. Bukanlah kerana korek hidung tu batal puasa, tak ada. Korek telinga batal puasa, tak ada. Itu gatal pungkok. Kadang-kadang memang gatal pungkok kering. Pegang tenyih kat pungkok kat atas kain tu. Ataupun terlajak sikit, jolok mai ke dalam. Gatal. Batal tak? Tak batal. Lagu tu tak batal. Semua itu tidak membatalkan, tak membatalkan puasa, dan itu tidak termasuk perkara batal puasa. Begitu sahabat Zaini. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Ada. InsyaAllah semoga diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Ya, panjang umur, sihat badan. Kita sambung pula pada hadis yang ke-21. Bermakna kita ni taklah banyak lagi hadis dah ada. Kalau dah kita baca 21, bermakna lagi berapa hadis pakcik? 9 hadis. 9 hadis. 9 hadis lagi. InsyaAllah panjang umur. Hayakumullah, barakallahu fikum, wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.